semua, nama saya Susan Bowerman. Saya seorang pakar diet berdaftar dan pengarah kanan pendidikan dan latihan pemakanan seluruh dunia di Herbalife Nutrition. Saya juga merupakan pengerusi lembaga penasihat dietetik Herbalife Nutrition. Saya sangat gembira melakukan latihan ini. Ini adalah latihan yang sudah lama saya ingin lakukan dan kita akan menghabiskan masa hari ini berbicara tentang cara menggunakan produk kita dalam resepi Herbalife. Baiklah, secara ringkas beberapa konsep lain tentang falsafah nutrisi global kita. Mengapakah kita memerlukan protein? Jadi, kenapa kita sering bercakap tentang protein di Herbalife? Salah satunya kerana protein membantu menghilangkan rasa lapar. Ramai orang terlupa tentang ini jika anda mencipta resepi. Contohnya, walaupun hanya minuman shake, anda perlu pastikan minuman shake itu mengandungi protein yang cukup supaya ia dapat menghilangkan rasa lapar. Jika protein tidak cukup, jika minuman shake itu dibuat daripada air, ia mungkin tak membekalkan protein yang cukup bagi menghilangkan rasa lapar. Jadi, ini memang penting. Ramai dalam kalangan anda tahu bahawa protein sangat penting untuk membantu pembinaan dan pengekalan otot. Inilah salah satu fungsi utama protein. Tapi, anda juga ada banyak protein lain di dalam badan. Jadi, bagi mengekalkan kesihatan kulit, rambut dan kuku, semua ini ialah protein. Terdapat protein lain yang badan anda hasilkan dan ini memerlukan protein yang anda makan untuk menghasilkannya. Sebagai contoh, badan anda menghasilkan hormon yang bertindak sebagai penyampai kimia dan membantu organ lain dan sistem lain dalam badan anda berkomunikasi antara satu sama lain. Itu dibuat daripada protein yang anda makan. Jadi memang penting untuk kita mendapatkan protein setiap hari kerana kita tak menyimpan protein di dalam badan. Satu lagi, protein membantu menyokong kesihatan imun. Ini sesuatu yang kami sentiasa ingat untuk beberapa tahun ini. Tetapi, sel imun juga dibuat daripada protein. Karbohidrat juga penting. Karbohidrat telah mendapat reputasi yang buruk baru-baru ini. Tetapi, ini kerana orang ramai mengambil jenis karbohidrat yang salah. Anda lihat gambar cantik di sebelah kiri ini dengan buah berwarna-warni dan sayur. Semua ini sihat untuk anda dan karbohidrat ialah sumber utama tenaga untuk badan anda. Ini yang badan anda mahu gunakan. Badan tak mahu membakar protein untuk tenaga. Kita baru saja bercakap bahawa protein penting untuk pelbagai fungsi lain. Agak membazir untuk membakarnya sebagai tenaga. Protein perlu melakukan tugasnya yang lain. Jadi, itulah sebab kegunaan utama karbohidrat adalah membekalkan tenaga untuk badan anda. Ia juga sumber tenaga untuk otak anda. Inilah sebab apabila orang mengamalkan pemakanan karbohidrat yang sangat rendah, minda mereka kurang berfungsi dengan baik. Mereka cuma tak mendapat tenaga yang cukup untuk otak. Itulah sebab otak anda perlukan karbohidrat. Jika anda mengambil karbohidrat yang betul, ini boleh membantu menghilangkan rasa lapar kerana buah, sayur dan bijiran penuh. Semua ini membekalkan serat yang mengenyangkan dan memuaskan. Sudah tentu ini bagus untuk sistem pencernaan. Satu lagi perkara yang bagus, karbohidrat membekalkan fitonutrien. Fito bermaksud tumbuh-tumbuhan. Lazimnya nutrien tumbuhan ini selalu dalam bentuk pigmen yang memberikan makanan warna yang cantik dan kadang-kala memberikan aroma dan rasa. Ia memang wujud untuk melindungi tumbuhan. Awak tahu, tumbuhan menghasilkan fitonutrien untuk melindungi dirinya. Sebagai contoh dari sinaran matahari yang merosakkan jika menerima terlebih sinaran. Tetapi jika anda ingin mengambil pilihan nutrien ini, ia juga mampu melindungi anda. Jadi, ketika anda makan banyak karbohidrat bayi ini, anda mendapat manfaat daripada fitonutrien yang bermanfaat ini. Sudah tentu sumber yang terbaik ialah buah-buahan, sayur, bijiran penuh dan produk tenusu. Semua ini ialah sumber karbohidrat yang sihat. Anda juga memerlukan sedikit lemak setiap hari. Terdapat vitamin khusus, vitamin A, D, E dan K. Ini memerlukan sedikit lemak untuk diserap. Itu salah satu sebab anda perlukan lemak. Satu lagi sebab ialah setiap sel di dalam badan anda dikelilingi dengan selaput halus. Di dalam selaput itu mengandungi lemak. Jadi, lemak ini di dalam sel yang sihat. Selaput itu terhasil daripada lemak yang anda makan. Kita memang perlu mengambil lemak untuk mengekalkan sel yang sihat, menyokong kesihatan otak kita dan sistem saraf. Lemak omega 3 yang anda mungkin pernah dengar ini selalu ditemui dalam makanan laut. Ia juga terkandung dalam benih, menyokong kesihatan kulit. Oleh itu, kita memerlukan protein, karbohidrat dan lemak yang betul. Dan kita juga memerlukan serat. Serat sangat penting untuk kesihatan pencernaan. Kebanyakan orang tidak mengambil serat yang cukup.
Jadi apa yang terjadi jika anda mengambil makanan serat rendah, karbohidrat dan karbohidrat yang diproses seperti roti putih atau nasi putih atau gula? Semua ini tak membantu anda rasa kenyang. Ini disebabkan tiada serat terkandung dalam makanan ini. Serat pula menggalakkan kesihatan dalam pelbagai cara yang menggalakkan kenalaran. Namun, serat tertentu menjadi sumber makanan untuk bakteria baik yang ada di saluran pencernaan belah bawah. Oleh itu, memang penting untuk mendapatkan sumber serat yang berbeza. Itulah sebabnya anda lihat beri, barley dan kacang serta avokado. Terdapat beberapa jenis serat memang bagus untuk dapatkan gabungan yang baik setiap hari. Ada satu lagi tugas serat iaitu mengekalkan tahap kolesterol dan gula dalam darah di julat normal. Jadi, ia memang menyokong kesihatan kita, bukan sekadar kesihatan pencernaan. Sumbernya sekali lagi ialah sayur-sayuran, buah-buahan, bijiran penuh, kacang dan benih. Semua ini karbohidrat yang bagus.